Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Assalamualaikum, selamat petang. Salam PKP 3.0. Okay, jadi saya Kristina hari ni macam biasalah, kita nak luangkan masa dengan anda berkongsi berkenaan dengan kisah sirah para Nabi. Assalamualaikum, selamat petang semua. Okay, jadi saya harap anda semua sihat-sihat sahaja di rumah. Okay, jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada urusan penting. Okay, semoga Allah lindungi kita selalu, insyaAllah. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat petang Kak Aizam. Selamat petang semua. Okay, jadi hari ni kalau siapa-siapa yang berkesempatan nak luangkan waktu, tambahkan ilmu anda berkenaan dengan sirah para Nabi, anda boleh stay dalam live ni. Okay, tapi kalau anda tak sempat, tak apa. Okay, kalau ada masa lapang nanti, anda buka balik IGTV di Ryan, bolehlah tengok balik apa yang saya dah kongsikan hari ni dan hari-hari yang lalu. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, baik. Nak ingatkan kepada anda macam biasa, untuk sesiapa yang belum lagi subscribe YouTube channel Ryan Hijrah dan Nur Hafizah Saad, anda boleh pergi sekarang ke YouTube, okay, untuk subscribe channel kita Ryan Hijrah dan Nur Hafizah Saad. Okay, sempena PKP ni pun Datin akan aktif sikit, akan masak dan sebagainya, macam-macam aktiviti yang Datin akan buat. Jadi untuk anda semua yang rasa bosan kat rumah, tak tahu nak tengok apa, tak tahu nak buat apa, anda boleh pergi ke YouTube Ryan Hijrah sambil boleh tambah ilmu. Okay, ada posting juga berkenaan dengan perkongsian saya dan juga Sazahana. Anda boleh juga tengok Datin Fiza. Okay, alright, selain di YouTube channel, anda boleh pergi juga ke FB page kami, okay, Ryan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Anda boleh pergi like kita punya page, okay, ajak kawan-kawan ramai-ramai. Mana yang tak aktif ke IG, anda boleh pergi ke FB juga. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Saya harap ramai sangat masuk hari ni. Sebab apa? Kita PKP, tak ramai yang bekerja dan mungkin anda boleh luangkan masa sikit dengan saya. Saya pinjam masa anda sikit sahaja hari ni. Kita nak sambung lagi cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim, anak kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Ismail. Okay, jadi semalam kita berada di mana? Kisah kita dah sampai mana? Okay, jadi semalam saya dah kongsi pun dengan anda berkenaan dengan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, anaknya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di satu tempat yang tanahnya gersang, tak ada apa-apalah di sana. Okay, kira macam orang tak buat penempatan lagi di situ. Okay, jadi Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam, okay, di situ atas perintah Allah, yang mana isterinya Siti Sarah minta Nabi Ibrahim alaihi salam untuk suruh Siti Hajar keluar daripada rumah tersebut, rumah mereka. Okay, dan Allah pun suruh Nabi Ibrahim mengikuti kata-kata dan kehendak suami isterinya, maafkan saya. Okay, jadi Nabi Ibrahim pembawalah Siti Hajar dan anaknya Ismail ke satu tempat yang tak pernah lagi orang duduklah kat situ, kan. Hai, Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, sekejap kita alihkan dulu kedudukan phone ni. Right, okey ke? Sebab kamera di sini, so saya pandang sana. Okey, jelas tak suara saya untuk anda yang berada di live sekarang di TikTok dan juga di IG? Okey, dah bersedia ke? Kita nak sambung dan mulakan perkongsian kita pada petang ni. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, baik. Dah bersedia yang semua? Saya nak mulakan. Untuk anda yang ada kawan-kawan yang suka dengan perkongsian sirah, anda boleh share link live ni sekarang dekat kawan-kawan sebelum kita mulakan. Okay, jelas. Thank you Kak Aizam. Okay, Ryan Hijrah Aizam ni kita punya DS. Anda boleh follow dia sekarang sebab dia memang Ryan Hijrah punya dropship lah.
Okay, jadi kalau ada promo, kalau dah tim buat, anda boleh terus ke kita punya dropship. Mudah. Okay, saya nak mulakan ni. Jadi saya harap semua dah bersedia. Okay, jadi saya dah kongsikan dengan anda semua semalam berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Tinggalkan anak dia bersama isterinya di satu tempat yang tak ada orang duduki, yang di tanah gersang, yang tak ada apa-apa lah pada asalnya. Okay, jadi hari ni kita sambung balik apa yang berlaku dengan Siti Hajar, apa yang berlaku dengan Nabi Ismail alaihi salam setelah ditinggalkan tu. Okay, apa yang berlaku. Jadi semalam saya dah kongsikan yang mana ada seorang pengembala didatang ke tempat di mana adanya Siti Hajar dan Nabi Ismail ni. Dia datang, dia pelik, dia tanya kenapa, macam mana boleh ada telaga di situ. Jadi Siti Hajar pun ceritakan kepada dia bagaimana dan apa yang berlaku. Lalu pengembala ni, dia pengembala unta. Pengembala unta ni dia pulang ke tempatnya semula dan beritahu kisah ni dengan penduduk yang lain. Okey. Jadi bila dah tahu berkenaan dengan tempat tu dah ada air semua kan. Okey, jadi mulalah orang Arab daripada suku Jurhum, mereka mula untuk mendatangi kawasan tersebut. Okey, untuk apa? Membina penghidupan baru mereka. Dan sebelum diorang pindah ke tempat itu, okey, diorang minta izin juga kepada Siti Hajar. Okey, minta izin dengan Siti Hajar untuk tinggal di kawasan tu dan kawasan sekitarnya, dan menggunakan air dalam telaga Zamzam, okey, yang wujud tu untuk kegunaan mereka dan juga kegunaan binatang ternakan yang mereka ternak lah. Okey, untuk diorang punya pertanian juga yang akan ada nanti. Jadi setelah persetujuan dibuat dengan Siti Hajar, okay, para penternak pun bersetuju untuk bagi Siti Hajar sebanyak 10% okay, daripada hasil perniagaan mereka. Okay, jadi daripada situlah Siti Hajar memiliki orang kata sedikit wang ataupun belanja lah untuk sara dirinya dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Okay, jadi sejak hari itu orang Arab pun mula menjalankan kegiatan pertanian, kegiatan penternakan, okay, sehingga kan Siti Hajar dapat hidup dengan senang. Okay, sebab apa? Sebab Siti Hajar terima kira macam setiap bulan daripada 10% daripada mereka-mereka yang melakukan perniagaan, penternakan dan sebagainya. Okay, alright. Okay, jadi setelah lama Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar tinggal di kawasan tersebut, di tempat tersebut. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ni yang dah lama sangat tak menjenguk isteri dan anaknya, akhirnya mula merinduilah, mula rasa macam nak jumpa anaknya dan isterinya. Okay, jadi Nabi Ibrahim alaihi salam pun menyatakan hasrat dia untuk pergi berjumpa dengan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail, dinyatakan kepada Siti Sarah. Jadi Siti Sarah pun setujulah. Siti Sarah setuju. Lalu dalam persetujuan tersebut sebenarnya Siti Sarah selitkan satu syarat, yang mana kalau Nabi Ibrahim AS ni nak jumpa sangat anaknya Nabi Ismail dan Siti Hajar, apa yang Nabi Ibrahim kena ikut syaratnya adalah, okay, syaratnya Nabi Ibrahim tak boleh turun daripada unta yang ditungganginya, okay, yang dibawanya semasa berjumpa dengan Siti Hajar. Okay, jadi Nabi Ibrahim ni pun dah rindu sangat dengan anaknya dan juga dengan Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim pun bersetujulah untuk tak turun daripada untanya sewaktu berjumpa dengan anak dan isterinya. Okay, jadi setelah Nabi Ibrahim sampai sahaja di Mekah, okay, cuba bayangkan masa Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam, tempat tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa untuk dimulakan. Okay, kalau anda ingat balik kisah bagaimana Siti Sarah nak mencari makanan untuk Nabi Ismail pada waktu tu, okay, Siti Sarah nak cari air, okay, susah sangat sebab kawasan tu tak ada apa-apa.
Okey, sampailah wujudlah telaga Zamzam dan sebagainya, sampailah terbina penempatan, sampailah ada orang Arab yang menduduki tempat tersebut. Dan akhirnya bila Nabi Ibrahim AS ni sampai saja ke tempat tersebut, dia sangat-sangatlah terkejut. Okey, sangat-sangat terkejut sebab masa dia tinggalkan Nabi Ismail AS bersama isterinya di sana, masa tu tak ada apa-apa langsung. Jadi dia pelik. Dia sangat terkejut. Kenapa dan macam mana boleh berlaku ada pula penempatan di situ. Okey. Jadi oleh kerana Nabi Ibrahim tak pernah datang kecuali ketika datang untuk meninggalkan Siti Hajar dan anaknya, maka para penduduk perkampungan tersebut memang tak mengenali baginda langsung lah, melainkan Siti Hajar seorang saja yang mengenali Nabi Ibrahim. Okey, suaminya pasti diingatlah. Okay, jadi Siti Hajar pun menyambutlah ketibaan suaminya Nabi Ibrahim AS, okay, dan memperkenalkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Okay, Siti Hajar katakan bahawa ini adalah ayahnya Nabi Ibrahim AS. Okay, Siti Hajar kata, inilah bapamu wahai Ismail. Jadi Nabi Ismail AS pun terus bangun, dapatkan ayah dia, dia peluk, dia cium dan sebagainya sebab dah lama tak jumpa. Okay, jadi akhirnya Nabi Ismail AS pun bangunlah mencium dan memeluk ayahnya. Dan kemudian Nabi Ibrahim AS bercakap-cakaplah dengan isteri baginda Siti Hajar dan putera baginda. Okay, Nabi Ismail AS dari atas untanya. Baginda tak turun langsung, baginda bersembanglah dari atas unta tersebut. Okay, jadi Siti Hajar pun sambil-sambil bersembang tu dia macam curious lah. Mestilah dia curious kan. Jadi Siti Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim AS. Okay, kenapa dia perlu duduk atas unta? Kenapa dia tak nak turun? Jadi Nabi Ibrahim pun jelaskanlah syarat-syarat yang diberi oleh Siti Sarah untuk menemui dia. Okay, jadi Siti Hajar pun fahamlah. Dan masa tu bila Siti Hajar lihat saja suami dia, dia tengok badan suami dia penuh dengan debu-debu pada pakaian. Okey, jadi dia nak bersihkan badan suami dia. Okey, apa yang dia buat? Dia minta kepada suami dia supaya datang mendekati dengan telaga Zamzam. Okey, datang mendekati telaga Zamzam, dan sebaik saja Nabi Ibrahim tiba dan ada di sebelah telaga Zamzam. Okey, Siti Hajar terus mengambil sebuah batu besar. Okay. Siti Hajar tahu, Siti Hajar seorang yang mengangkat batu besar tersebut. Okay. Nak kata Siti Hajar ni seorang wanita yang sangat kuat, okay, sangat gagah. Okay, dia angkat batu tersebut, dia letakkan sebelah unta. Okay, sebelah unta yang mana batu tersebut diletakkan untuk suaminya meletakkan kaki, okay, di atas batu tersebut. So mudahlah untuk Siti Hajar mandikan ataupun bersihkan suaminya. Okay. Alright. Jadi Nabi Ibrahim AS pun letakkanlah kaki dia atas batu tersebut, dan sebelah lagi ada satu batu lagi dia letakkan belakang unta. Okay, jadi Siti Hajar pun mengesatlah sebelah badan suaminya untuk membersihkan semua kotoran dan debu-debu tu, dan setelah selesai dialih pula lah. Okay. Dan sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim AS, Allah SWT menjadikan pada waktu tu Allah SWT menjadikan telapak kaki Nabi Ibrahim berbekas di atas batu tersebut yang dipijaknya. Okay, ini adalah peristiwa yang mana terciptanya batu yang kita tengok di makam Nabi Ibrahim AS. Okay, di Mekah yang kita tengok sekarang ni, yang orang ingatkan makam tu sebenarnya kubur Nabi Ibrahim, tapi bukan. Di makam Nabi Ibrahim tu ada sebuah batu yang ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi inilah kisah dia. Okey, asalnya macam mana batu tu boleh terbentuk daripada kisah inilah, yang mana waktu tu Siti Hajar nak bersihkan suaminya Nabi Ibrahim AS yang datang menjenguknya. Lalu Siti Hajar pun letaklah batu atas bawah kakinya. Okay, jadi waktu tu Siti Hajar bersihkan badan suaminya. Cerita apa ni? Okay,
kita tengah cerita berkenaan dengan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Okay, ini baru separuh. Okay, insyaAllah kita akan sambung lagi sikit. Saya pasti anda tahu juga kisah ni, jadi tunggu. Okay, stay je dalam live ni. Jadi anda boleh tambah ilmu anda berkenaan dengan sirah. Anda boleh tahu macam mana perkara-perkara ataupun benda-benda yang ada, yang kita tahu. Contoh macam batu ni kan, yang saya cerita ni, batu yang ada tapak bekas kaki Nabi Ibrahim AS ni, macam mana kisah dia. Okay, alright, kita sambung lagi. Okay, seterusnya kita dah masuk kisah yang seterusnya. Dah settle dah berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim AS pergi menjenguk isteri dan anaknya Siti Hajar. Okay, baik. Jadi setelah Nabi Ismail AS memasuki usia baligh, barangkali sekitar 14 tahun, ayahandanya Nabi Ibrahim AS bermimpi bahawa baginda menyembelih puteranya yang tersayang, iaitu Nabi Ismail ni lah. Terima kasih. Sama-sama baru tahu pasal batu. Baru tahu kan. Sebab tu saya cakap kita ada masa ni. PKP ni sebenarnya masa yang terbaik sebenarnya. Allah bagi peluang untuk kita tambah ilmu, lebihkan ibadat dan sebagainya. Jadi bila ada masa-masa anda yang terluang, luangkanlah. Bila anda dah buka ni, saya dah banyak kali dah cerita pasal benda ni. Sebab saya rasa macam, Masya Allah, bila orang yang masuk dalam live ni sebenarnya orang yang sangat-sangat beruntung. Orang yang masuk live ni sebenarnya memang Allah pilih. Bukanlah saya je lah. Okay? Mana-mana ustazah dan ustaz yang buat live sekalipun, kalau anda dah termasuk, maknanya Allah rezekikan anda, bagi peluang untuk anda. Okay? Itu Allah dah bagi peluang dah. Cuma tinggal anda nak tinggal decide sama ada anda nak stay dalam live, anda nak dengar, ataupun anda nak keluar tanpa mendengar ilmu untuk ditambah. Okay? Tak kisahlah ilmu tu anda dah tahu ke ataupun anda tak tahu. Sebenarnya ilmu ni anda perlu dengar banyak kali. Okay? Jadi barulah anda boleh berkongsi dengan orang, barulah lebih confident, lebih yakin. Okay? Sebab tu perlunya kita mendengar, perlunya kita belajar dan sebagainya. Kenapa lost connection? Sekejap Okay, baik, kita sambung lagi. Okay, jadi Nabi Ibrahim AS bermimpi yang mana baginda perlu menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Okay, baginda perlu menyembelih. Jadi ketika itu Nabi Ishaq, iaitu adik kepada ataupun adinda kepada Nabi Ismail AS, baru saja dilahirkan ataupun belum lagi lah waktu tu. Okay, belum lagi dilahirkan. Dan Nabi Ibrahim AS tahu di antara cara Allah nak sampaikan wahyu kepada para rasulnya ialah melalui mimpi. Okay, dan nak tak nak sebenarnya perintah Allah ni memang adalah satu ujian juga untuk dia sebagai seorang rasul. Okay, dan Nabi Ibrahim AS pun bila dah dapat sahaja mimpi tu, dia fikir, dia macam yelah fikir. Sebab apa? Sebab bayangkan tiba-tiba dapat mimpi kena sembelih anak. Kalau anda sendiri ada di tempat Nabi Ibrahim AS, mesti anda berfikir dahulu, betul ke ni kan? Adakah ini adalah mainan syaitan saja mimpi ni dan sebagainya kan? Okay. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya itu, Nabi Ibrahim AS pun dia nak jaga hati isteri dia. Ditanyalah dulu kepada isteri dia, okay, iaitu Siti Hajar. Okay, jadi ditanya kepada Siti Hajar macam mana ni, dia dapat mimpi yang dia perlu sembelih Nabi Ismail AS. Okay, jadi Siti Hajar pun katakan kalaulah mimpi itu mainan syaitan, jadi abaikan sajalah mimpi tersebut. Tapi kalau mimpi itu datangnya daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, maka dia rela dan dia redha dengan apa yang berlaku. Okay, semata untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi selepas tanya isteri dia, Nabi Ibrahim AS pun tanyalah pula kepada Nabi Ismail AS sendiri. Jadi apa jawapan Nabi Ismail? Nabi Ismail katakan kalau ini adalah perintah Allah, maka teruskan, maka buatlah, aku rela. Okay, baik.
Jadi ada riwayat lain juga mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS ni dia mendengar sesuatu dalam mimpinya yang berbunyi, bangunlah engkau wahai Ibrahim, berkorbanlah kamu. Okay, ini adalah salah satu kisah yang mana Honey, ya Allah. Okay, kejap Yes, Honey, why Honey? What do you want, Honey? Turun boleh? Thank you, Honey. Kejap Excuse me, sorry Honey, saya nak buat live. Ya Allah, Honey. Sorry. You are too cute to be at here, Honey. Sorry. Kita nak buat live, nanti kita main. Okay, sorry. Sekejap. Dengar bunyi dia. Ya betul. Kucing. Saya pun tak perasan dia masuk. Okay. Honey, ni bukan tempat mainan. Nanti kita main, okay? Okay, baik. Kita sambung. Tak boleh nak sambung ni. Kejap Turun, okay, Honey. Turun, okay. Thank you. See you soon. Okay. Kita sambung lagi. Minta maaf, kita ada gangguan sedikit. Okay. Jadi apa tadi? Saya berhenti kat mana? Tengok dah hilang dah fokus saya. Okay. Kita berhenti dekat mana? Okay, Nabi Ibrahim, dia dengar satu suara dalam mimpi dia berbunyi, bangunlah engkau wahai Ibrahim dan berkorbanlah. Okay. Jadi kisah ni sebenarnya antara kesinambungan kenapa kita sekarang ada raya korban, raya haji. Okay, kenapa kita kena korban binatang? Okay, maksudnya macam lembu lah. Masa kita korban setiap tahun kan kita sambut hari raya haji kan, hari raya korban kan. Itulah kesinambungannya dan kisahnya kenapa kita kena laksanakan ibadah tersebut. Okay, sambung. Jadi setelah baginda bangun daripada tidur pada pagi itu, Nabi Ibrahim AS pun terus menyembelih korban sebanyak 200 ekor. Okay, 200 ekor unta. Okay, dia sembelih korban sebanyak 200 ekor unta dan semua dagingnya disedekahkan kepada kaum fakir miskin. Okay, lalu pada keesokan harinya Nabi Ibrahim AS ni dia mimpi lagi perkara yang sama. Okay, jadi bila dia mimpi lagi perkara yang sama, esoknya dia sembelih lagi 200 ekor unta. Okay, hari yang kedua dia sembelih lagi 200 ekor unta. Lalu pada malam keesokannya pula, bila dah jadi kedua kali berlaku, baginda berfikir apa benda yang tak kena, apa yang dia nak kena buat sebenarnya. Okay, jadi pada hari yang ketiga baginda sembelih lagi 200 ekor unta sebab dia dapat mimpi yang sama. Okay, lalu sampailah hari yang keempat. Okay, baginda pun berkesimpulan bahawa dia rupanya sebenarnya tak laksanakan lagi perintah Allah untuk menyembelih tu. So maksudnya kira betul lah itu adalah perintah daripada Allah SWT untuk menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail AS. Okay. Jadi mengikut riwayat lain, Nabi Ibrahim AS telah mengorbankan sebanyak 1000 ekor kambing dan 300 ekor lembu sebelum baginda diperintah untuk mengorbankan anaknya iaitu Nabi Ismail. Okay. Okay, jadi ketika Nabi Ibrahim AS sedang berfikir-fikir, tiba-tiba baginda mendengar satu suara yang menyeru baginda dengan bunyinya seperti ini. Wahai Ibrahim, korbankanlah anakmu Ismail itu. Okay, bahawa mimpimu itu sebenarnya datang dari Tuhanmu. Okay. Lalu Nabi Ibrahim pun terkejut dengan suara tersebut. Okay. Dan dalam hatinya
Dia berkata, wahai Tuhanku, engkau juga yang maha mengetahui dalam hati hamba-Mu ini. Kemudian Nabi Ibrahim AS mendengar lagi suara di udara. Wahai Ibrahim, syaitan tidak akan dapat menyesatkan engkau. Sebenarnya titah Tuhanmu lah yang telah memerintahkan engkau mengorbankan anakmu Ismail AS. Okay. Jadi setelah jelas semuanya buat Nabi Ibrahim, okay, Nabi Ibrahim dah yakin bahawa itu memang adalah perintah daripada Allah. Maka bersiap-siaplah ketiga-tiga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar, ketiga-tiga beranak ni, okay, untuk Nabi Ibrahim lakukan sembelihan. Okay. Jadi Nabi Ismail AS pun dihiasilah secantik-cantiknya, sekemas-kemasnya oleh ibunya Siti Hajar sebelum pergi ke tempat korban. Okay. Jadi orang, masyarakat pada waktu tu pun riuh rendahlah bercakap pasal Nabi Ibrahim ni. Okay. Mereka risau. Okay. Mereka risau kalau disanggup bukan bunuh. Okay. Kalau disanggup menyembelih anaknya, apatah lagi nanti nasib masyarakat yang kat situ pula. Okay. Macam diorang pula akan rasa yang diorang akan jadi mangsa sembelihan juga. Okay. Semata-mata untuk Tuhan dilakukan itu. Okay. Jadi berangkatlah Nabi Ibrahim AS bersama-sama anaknya Nabi Ismail ke tempat korban. Dan setelah Siti Hajar, setelah tersebut, okay, Siti Hajar hanya keseorangan di rumah, maka datanglah iblis laknatullah. Okay, apa yang iblis lakukan? Macam biasalah, iblis ni kerja dia nak menghasut, nak merosakkan dan sebagainya. Lalu dia hasut Siti Hajar tadi. Okay, dia hasut. Dia cakap sebenarnya Nabi Ibrahim ni sebenarnya nak bunuh Nabi Ismail. Bukannya disebabkan perintah Allah, tapi memang betul-betul Nabi Ibrahim ni nak bunuh, nak hapuskan anak dia. Okay, jadi Siti Hajar pun dia tak termakan dengan hasutan syaitan. Okay, lalu Siti Hajar ni tak terhasut, lalu syaitan pergi pula kepada Nabi Ismail AS. Okay, jadi Nabi Ismail, dia pergi kepada Nabi Ismail, dia cakap, ayah kau nak bunuh kau ni. Baik kau lari semua kan. Okay. Jadi Nabi Ismail bila dengar je perkara tersebut, dengan tegasnya dia cakap, sekiranya perintah Allah SWT, maka aku rela menjunjung perintah Tuhanku. Okay. Dan kemudian Nabi Ismail pun beritahu kepada ayahnya bahawa iblis laknatullah ni telah menggodanya supaya dia jangan berkorban bersama ayahnya. Lalu apa yang Nabi Ibrahim katakan? Nabi Ibrahim cakap, okay, dengar kisah ni. Okay, ingat kisah ni sebenarnya ada kaitan juga dengan rukun haji. Okay, jadi Nabi Ibrahim AS katakan, ambillah batu dan lontarlah kepadanya. Maka Nabi Ismail AS dan bapanya Nabi Ibrahim AS pergi mengutip beberapa biji anak batu, kemudian melontarkannya ke arah iblis laknatullah. Dan itulah sebabnya kenapa hari ini kita kerjakan ibadat haji kan, melontar jamrah kan. Okay, di ketiga-tiga jamrah di Mina kan. Itulah dia punya kesinambungan, macam mana kisahnya. Okay, kenapa kita kena buat perkara tu dalam rukun haji kita. Itulah macam mana, apa yang menjadi penyebab ada kelakuan, orang kata kelakuan ke, perbuatan itulah, okay, dalam rukun haji. Okay. Okay, jadi hari ni sampai situ sajalah kisah dia. Okay, saya harap anda dapatlah ilmu sedikit hari ni, yang mana anda sendiri boleh dengar kan, apa yang saya kongsikan ni ada berkait dengan ibadat haji kita, mana berkait dalam rukun haji kita. Okay. Hai, Waalaikumsalam. Hai Aisyah. Hai Aisyah. Okay, jadi hari ni anda semua dapat tak apa yang saya kongsikan? Saya harap anda semua seronok dengar kisah hari ni, sebab ya, saya tahu sebab kat TikTok ni ada yang cakap baru tahu kan. Jadi bila dah tahu tentang kisah-kisah baru seperti ini, ataupun mungkin anda dah tahu sebenarnya, tapi ada beberapa poin yang anda tak pernah dengar kan. Okay, jadi anda kongsikan kepada kawan-kawan. Okay. Tapi sebenarnya bukan Nabi Sulaiman.
Sama-sama Kak Masita. Oh, saya lupa nak kongsikan. Sebenarnya apa yang berlaku dengan Nabi Ismail. Ya Allah, minta maaf. Ada lagi sikit. Okay, jadi Nabi Ismail waktu nak disembelihkan oleh Nabi Ibrahim, okay, akhirnya, okay, masa dia nak sembelih tu, dengan sekelip mata, dengan sepatah kilat, apabila Nabi Ibrahim merasakan ada darah pada tangannya, okay, ada percikan darah pada tangannya. Tak apa. Terima kasih sebab mention. Saya pun terlepas. Minta maaf. Okey. Jadi bila Nabi Ibrahim sendiri rasa ada percikan darah di tangannya, lalu Nabi Ibrahim pun buka mata. Okey. Tiba-tiba bila Nabi Ibrahim alaihi salam buka mata, apa yang berlaku? Rupa-rupanya yang disembelihnya itu adalah seekor kibash, bukannya anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail. Bahkan Nabi Ismail time tu dah ada pun di sebelah dia. Okey, tak disembelih, tak ada pun berada di depannya. Okey. Jadi itulah kisah yang berlaku. Okay, yang mana dia dah pun melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih. Jadi Allah tahulah dia dah turuti perintah dan taati apa yang Allah suruh. Jadi bila dia dah buat tu, maka Allah pun tukarkan anaknya, iaitu Nabi Ismail ni tadi, kepada seekor kibash. Okay. Jadi itulah yang berlaku dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail. Okay, terima kasih sebab mention. Baru nak type. Waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih sebab ingatkan saya. Saya kadang-kadang dia macam lost kan. Saya pun nervous. Even anda semua dalam live sahaja, tapi nervous saya masih ada. Walaupun dah lama dah saya buat live, masih ada nervous. Doakan saya supaya tak nervous. Saya pun takut. Okay, tak apa. Jadi apa lagi yang saya tinggal? Ada lagi tak? Okay, saya kongsikan sikit lah. Okay, jadi masa Nabi Ibrahim AS nak sembelih nak sembelih Nabi Ismail AS. Okay, jadi Allah pun berkata bahawa, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau sudah mematuhi mimpimu itu. Dan setelah Nabi Ibrahim mendengarkan wahyu tersebut, lalu Nabi Ismail pun bertukarlah dengan seekor kibash. Dari tadi ayat ada percikan darah di tangannya. Kenapa tu? Tak jelas ke macam mana ke? Sebab dekat TikTok ni saya tak pasti kenapa good connection, low connection. Oh, lag. Okay. Berkenaan dengan percikan darah tu kan. Okay. Masa Nabi Ibrahim AS sembelih anaknya tersebut, okay, Nabi Ismail. Okay. Waktu tu Nabi Ibrahim, masa dia nak sembelih Nabi Ismail, dia pejam mata. Okay. Tak sanggup lah nak tengok. Bayangkan seorang bapa kena sembelih anak sendiri. Okay. Takkanlah dia nak buka mata. Okay, lalu Nabi Ibrahim pun pejamlah mata sambil menyembelih. Okay, bila saja ada percikan darah dirasakan pada tangan dia, lalu Nabi Ibrahim buka mata dan lihat, dan akhirnya apa yang ada di hadapan baginda adalah seekor kibash. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay. Aduh, saya risaulah dekat TikTok ni, orang yang tengok ni kesian diorang. Lost connection lah. Boleh dengar tak? Sekejap kita tunggu TikTok jadi good connection balik. Waalaikumsalam, selamat petang. Kenapa selalu orang masuk time saya dah nak habis? Sedih saya. Sebab kalau dalam live ni, kalau anda dengar masa tengah live, anda boleh bertanya, tapi mungkin pertanyaan tak semula saya akan jawab. Okay, apa lagi? Sampai situ je lah. Saya lupa pula nak cerita pasal tu. Terima kasih sangat untuk yang mengingatkan. Okay, ada lagi sikit. Okay, kibash yang disembelih oleh Nabi Ibrahim AS tu adalah kibash dari syurga. Okay, yang mana asalnya kibash tersebut adalah hasil korban Habil. Ingat tak kisah Habil dan Qabil? Okay.
Okay, dekat TikTok, kalau anda semua terlepas apa yang saya kongsikan, anda boleh pergi ke IG kita, IG Ryan Hijrah, sama je username dia. Anda boleh cari saya, bukan cari saya, cari saya punya video perkongsian hari ini di IG Ryan Hijrah, okay? Waalaikumsalam, selamat petang. Hai, nak kawan, kita kawan dekat sini, okay? Setiap petang anda kena stay dengan saya, anda kena dengar perkongsian saya. Okay, kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau ada kelas, lepas kelas boleh dengarkan balik dekat IGTV, okay? Ini bukan kitab, ini cuma buku berkenaan dengan kisah para nabi. Okay. Minta maaf lah kalau bertanyakan pasal kitab dan sebagainya, saya bukanlah orang yang sampai lagi tahap untuk mengaji kitab. Belum lagi berkesempatan dan belum lagi direzekikan. Doakan saya, insyaAllah, mudah-mudahan Allah beri peluang kat saya, tambah lagi ilmu, belajar kitab dan sebagainya. Okay. Jadi sebab tu saya risau bila orang cakap saya, bila orang sebut dan panggil saya ustazah, saya tak berapa nak gemar sebab saya belum lagi sampai tahap tersebut. Tapi saya harap doa daripada anda lah, doa yang baik-baik untuk saya. Okay. Soalan-soalan yang berkenaan dengan agama pun saya agak risau untuk menjawab. Takut jadi lain jawapan dia. Jadi lebih baik untuk anda tanyakan kepada ustazah, para asatizah yang lebih arif, lebih faqih. Okay. Mula pukul berapa, habis pukul berapa? Okay. Start PKP ni insyaAllah kita akan sharp je. Okay, kita akan sharp. Start pukul 3. Tak pun 3, 2 minit, 3, 5 minit macam tu lah kalau lambat pun. Okay. Start pukul 3. Pukul 3. Okay, pukul 4, minta maaf. Start pukul 4, kita akan habis dalam pukul 5 ataupun 4.30 paling cepat lah. Waalaikumsalam. Hai Alia Nur Syafiqah. Hai Syamu Tiara. Hai Kak. Terima kasih ceritakan kisah tersebut. Saya gerak dulu, ada benda nak buat. Okey, baik. Terima kasih yang mendengarkan di TikTok. Bagus sekarang orang guna medium TikTok untuk dengarkan perkongsian macam ni. Saya pun kurang dengan TikTok ni. Saya tak suka sangat TikTok. Tapi alhamdulillah lah bila saya nampak platform ni jadi benda baik untuk disampaikan, alhamdulillah so far boleh terima. Okay, untuk anda pun jangan anti TikTok sebenarnya. Kalau boleh gunakan TikTok tu, twist dia jadi benda yang baik. Okay, perkongsian ilmu dan sebagainya. Okay, kita dah habis perkongsian pada petang ni sebenarnya. Okay, saya rasa macam dah ulang tadi kan. Okay, jadi saya nak end live. Tapi saya tak mulakan dengan Masya Allah. Waalaikumsalam, selamat petang. Hai Balkis. Okay, Balkis, kalau awak ada TikTok, awak ada TikTok. Kalau awak ada IG, anda pula Kalau awak ada IG, awak boleh pergi ke IG kita Ryan Hijrah. Kalau nak dengar ataupun nak tahu perkongsian saya hari ni, boleh pergi ke IG tau. Cari ke Ryan Hijrah. Okay, sebab saya rasa saya punya follower live setiap petang ni kebanyakannya daripada kalangan remaja. Kan, betul tak? Okay. Soalan lagi tak? Ada. Kita akan ada live dengan saya. Selalu hari Sabtu tak ada kan? Tapi insyaAllah hari Sabtu hari Sabtu ke? Bukan. Hari Sabtu memang tak ada. Okay. Hari Isnin sampai Jumaat kita akan buat live daripada pukul 4 sampai 4.30 atau pukul 5. Okay. Jadi jangan risau. Anda boleh set masa. Okay, pagi nak buat apa? Nak mengaji ke, nak buat kerja sekolah dan sebagainya ke, okay? Ataupun nak masak untuk mak-mak, bolehlah set masa kan, nak buat apa, nak kemas rumah, nak belajar, okay? Bolehlah simpan waktu pukul 4 sampai 5 untuk saya, okay? Boleh tak? Boleh tak? Sama-sama Kak Aizam. Okay, anda semua yang follow IG Ryan ni, anda kena follow juga tau IG DS kita, support IG DS kita. DS kita yang sebetul-betulnya, kalau anda nak tahu, mereka akan ada nama Ryan Hijrah di hadapan, underscore nama diorang. Okay, jadi
Itu yang trusted DS lah daripada Araya Hijrah. Jadi anda boleh follow. Tolong kita punya DS. Dalam PKP ni, saya tahu ramai orang yang tengah mencari rezeki. Jadi kita saling tolong menolong lah. Mana tahu kan, kalau anda pun menjual, mana tahu DS kita boleh nak membeli juga dengan anda. Okay. Waalaikumsalam Kak Lin Idris. Esok cerita pasal apa? Esok kita cerita lagi pasal Nabi Ismail berumah tangga. Lagi apa lagi? Nabi Ismail bina Kaabah bersama ayahnya Nabi Ibrahim. Lagi kisah kisah Nabi Ismail dengan kedua orang isterinya. Ada nak apa lagi? Sampailah kisah berkenaan dengan Nabi Ismail wafat dan juga mukjizat berkenaan dengan Nabi Ismail. Tak banyak pun sebenarnya. Saya nak cerita ringkas-ringkas saja supaya anda semua dapatlah juga poin. Dapatlah juga poin dengan berkenaan dengan semua cerita, kisah-kisah daripada 25 orang Nabi-Nabi kita. Okay? Sebab kalau drag panjang sangat, takut anda rasa macam tak sabar nak jumpa esok. InsyaAllah saya pun tak sabar nak jumpa anda esok. Sama-sama. Okay. Jadi boleh ke saya end live ni? Ke ada nak bersembang-sembang lagi? Ataupun kita, kalau anda tak ada apa-apa, saya nak stop sekarang. Kalau ada apa-apa lagi nak tanya, tapi jangan tanya saya soalan susah. Tapi kadang soalan senang pun saya takut nak jawab. Sebab saya kalau boleh nak habis sampai pukul 5 tepat lah. Okay, nak luangkan masa untuk anda. Macam kita nak ta'aruf ke apa kan. Mungkin ada yang baru masuk sebenarnya kan. Ada yang baru kenal siapa saya. Okay, untuk anda yang tak kenal lagi saya Kristina. Okay, saya bukan Ustazah Hana. Saya Kristina. Okay, Kristina sahaja. Without Ustazah. Kalau nak panggil Ustazah Hana Ustazah, boleh. Sebab itu Ustazah yang betul Ustazah. Tapi kalau saya panggil Kristina aja, okay? Best dengan sirah-sirah Nabi. Kan betul, best kan? Sebab tu, mula je saya kerja di Arayan, saya fikir satu benda. Saya fikir saya nak berkongsi, bercerita. Bila kita bercerita, orang, cara penyampaian kita lain dengan kita sampaikan fakta. Okay? Jadi, bila bercerita, orang mungkin tak ramai nak dengar. Sebab penyampaian saya pun kurang baik buat masa sekarang. Okay? Tapi sebenarnya, kalau anda seorang yang penyabar, anda suka mendengarkan cerita, anda akan dapat input yang seronok lah. Lagi-lagi berkenaan dengan sirah. Saya pilih sirah ni masa mula-mula untuk buat live sebab saya rasa okay, mungkin ada benda yang saya tak tahu lagi. Jadi sambil saya cari ilmu untuk kongsikan dengan anda, saya menambahkan saya punya input untuk diri sendiri. Okay? Jadi saya rasa seronok juga sebenarnya kongsi dengan anda semua berkenaan dengan sirah ni. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay? Kalau anda bukan jenis, sebenarnya saya bukan jenis suka membaca. Saya jenis suka mendengar. Saya suka mendengar. Okay? Tapi bila saya fikir, takkanlah sampai bila-bila tak nak membaca. Okay? Jadi satu tahap saya push diri saya untuk lakukan sesuatu. Ataupun macam ni lah. Bila kita push diri kita untuk buat, contoh macam buat live, saya push diri saya untuk buat live dan saya juga automatik akan mencari ilmu. Okay, mencari ilmu saya akan baca. Daripada situlah saya nak pupuk diri saya untuk baca, tambah ilmu dan sebagainya. Anda juga boleh cari ataupun gunakan tips ni lah. Okay, jadikan alasan untuk kebaikan dalam hidup sendiri. Okay. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa kat TikTok ni asyik lost connection? Saya lah. Kesian kat anda semua ni kat TikTok. Okay, ada lagi ke yang nak bersembang petang ni? Kita nak tutup pukul 5 tepat. Okay, nak ingatkan ke anda juga, okay, setiap pagi kalau anda berpeluang atau berkesempatan, kalau boleh seboleh-bolehnya lepas subuh tu, anda luangkan masa anda untuk bacaan Yasin buat saudara kita di Palestin. Okay, sebab sekarang kita pun PKP. Saya tahu anda mungkin banyak masa ataupun ada banyak kerja sebenarnya, saya tahu. Okay, tapi lepas subuh tu kalau free,
luangkan masa untuk baca Yasin, okay? Untuk saudara kita di Palestin, di Syria, di mana-mana lah yang mana ada umat Islam yang orang kata dianiaya. Okay, kita doa baik untuk orang lain, insyaAllah Allah kurniakan kebaikan juga untuk kita. Ingat selalu Allah tak pernah lupa kita. Okay, sabar. Okay, apa lagi? Redha. Okay, itu yang kita perlu dalam diri kita supaya dapat pupuk diri kita ni untuk lebih berharap ataupun bersandar dengan Allah SWT. Okay, bebel pula saya. Minta maaf. Okay, baik. Tak apalah, kita end lah sampai sini kan. Tak ada soalan dan tak ada apa-apa lagi nak dibincangkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkongsian esok. Lepas ni saya tahu anda tak sabar nak jumpa dengan Datin. Lepas ni Datin mungkin akan masak. Okay, masak di mana anda kena tunggu. Dengan bajunya yang lain, anda kena tunggu. Jadi kita sudahi dan tutuplah majlis kita petang ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, baik. Jadi sampai situ saja untuk hari ni. Terima kasih untuk anda yang menonton. Minta maaf jika ada salah silap, minta maaf jika ada terkurang daripada saya. Okey, doakan saya doakan anda. Stay safe, stay at home. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Okey, sentiasa jaga diri. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Okey, bye. Assalamualaikum.